Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran tentang mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Okey, sebelum meneruskan dengan lebih lanjut, kamu kena kenal pasti dulu jenis nisbah asas. Jenis nisbah asas. Okey, ada 3 jenis nisbah asas yang perlu kamu pelajari. Yang pertama adalah analisis nisbah untung. Ini yang pertama yang kamu kena pelajari. Apa itu analisis nisbah untung? Iaitu untuk mengukur kadar untung atau pulangan yang diperolehi perniagaan. Okey, analisis nisbah untung ini saya ulang, untuk mengukur untung atau pulangan perniagaan. Okey, nisbah yang kedua adalah analisis nisbah kecairan. Okey, apa nisbah kecairan ni kelas? Nisbah kecairan adalah merujuk kepada keupayaan syarikat untuk menukarkan ke dalam bentuk tunai untuk tempoh singkat lah, merujuk pada keupayaan syarikat untuk menukarkan ke dalam bentuk tunai. Okey, yang ketiga, analisis nisbah kecekapan. Okey, analisis nisbah kecekapan adalah untuk menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun, iaitu firma menjual barang ni dalam tempoh tertentu. Adakah firma itu mampu menjual barang yang ada di dalam stok dalam tempoh tertentu, ataupun stok itu tidak terjual langsung ataupun habis dalam masa yang singkat. Itu kita akan belajar nanti. Hari ini kita akan belajar analisis nisbah untung sahaja dulu. Okey, kecekapan dan kecairan kita akan belajar dalam slide yang lain. Okey, kita teruskan lagi. Okey, analisis nisbah untung. Okey, dalam topik besar, subtopik besar dia adalah analisis nisbah untung bab keempat penyata kewangan. Okey, analisis nisbah untung adalah untuk mengukur untung atau pulangan. Ingat, saya ulang balik. Analisis nisbah untung ini adalah untuk mengukur untung atau pulangan perniagaan. Okey, dalam analisis nisbah untung ini ada 4 margin kasar. 4 margin, 4 anak kecil dia, iaitu margin-margin dan tokokan serta pulangan atas modal. Apa dia? Yang pertama adalah peratusan margin untung kasar. Okey. Tadi ada saya sebut, saya ulang sekali lagi takut kamu keliru. Okey, kita akan belajar 3 perkara kelas. Pertama, analisis nisbah untung. Okey, kita akan belajar analisis nisbah kecekapan dan kecairan. So, ini yang pertama, iaitu analisis nisbah untung. Dalam analisis nisbah untung, ada kamu kena tahu iaitu adanya peratusan margin untung kasar. Okey, apa ini peratusan margin untung kasar? Peratusan margin untung kasar iaitu maksud dia adalah semakin tinggi untung kasar maka semakin baik kedudukan syarikat. So dekat sini nak dilihatkan adalah untuk melihat prestasi syarikat lah. Adakah prestasi dia semakin meningkat ataupun semakin merosot? Itu kita tengoklah kedudukan dia melalui peratusan margin. Dengar tu, peratusan margin ini pengiraan kelas Jadi memerlukan formula. Formula kamu kena ingatlah, iaitu cara mengira dia adalah untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Mana dah dapat untung kasar? Sebelum ni kita dah belajar 3 jenis penyata kewangan. Penyata pendapatan, okey, kita dah belajar kunci kira-kira, kita dah belajar penyata aliran tunai. That's why sebelum ni cikgu ada ingatkan pentingnya kamu memahami, mengetahui dan mengingat setiap item-item di dalam setiap penyata kewangan yang kita belajar. 3 penyata kewangan tersebut. So, untung kasar dan jualan bersih ni ada di mana? Ada dalam penyata pendapatan. Okey, nanti kita akan tengoklah sikit-sikit macam mana. Okey, contoh dekat sini. Ini diberilah untung kasar 455,559. Dia bagi jualan bersih 567,320. Bila kamu dah hafal dia punya formula untuk peratusan margin untung kasar, maka kamu masukkanlah sahaja. Okey. Formula kena tulis berulang-ulang kali. Formula kena tulis. Setiap kali kita buat latihan, tolong tulis formula berulang-ulang kali supaya kamu tidak lupa. Okey.
Kemudian bila dah hafal formula, kamu akan cari di mana untung kasar, di mana untung bersih dan masukkan sahaja. Okey, dapat jawapan mestilah dalam peratus sebab tajuk dia peratusan. Tajuk dia adalah peratusan. Maka mesti ada darab dengan 100. Okey, selepas dapat jawapan 80.30%, 80.30%, okey. Ulasan kena buat. Ini adalah kewajipan. Selepas mendapat jawapan pengiraan melalui formula, kamu perlu buat ulasan. Kelas, ulasan ni, inilah bentuk dia, inilah cara dia. Kalau senang, hafallah. Tulis banyak kali, insya-Allah kamu akan ingat. Okey, macam mana mengulas dia, kelas? Bagi setiap RM RM1 jualan bersih. Itu dia, memang setiap RM RM1 jualan bersih. Boleh rujuk buku teks, okey? Untung kasar yang diperolehi ialah 80.30 sen. Okey, untung kasar. Kenapa? Sebab kita sedang mengukur peratusan margin untung kasar. Maka bagi setiap RM RM1 jualan bersih, sebab kita bahagi dengan jualan bersih, untung kasar diperolehi ialah 80.30 sen. Nampak tak? Kalau dalam jawapan kamu kena letak peratus. Tapi bila kamu buat ulasan, peratus tadi tukarkan kepada sen. Okey? Boleh faham, kelas? Boleh ya? Okey, kita teruskan untuk melihat peratusan margin untung bersih pula. Okey, now kita akan lihat peratusan margin untung bersih. Okey? Apa itu peratusan margin untung bersih? Iaitu tadi untung kasar kita nak ukur prestasi, iaitu semakin tinggi peratusan untung kasar maka semakin baik kedudukan syarikat. So untuk margin untung bersih ni kita akan lihat kepada kecekapan pengurusan operasi. So semakin tinggi peratus nanti kamu akan lihat peratusan margin untung bersih, maka semakin cekap adalah pengurusan operasi. Kelas, ini apa gunanya, kelas? Nanti kamu akan belajar tentang menganalisis. Jadi kalau kamu faham ini sekarang, analisis, tajuk topik analisis nanti kamu akan lebih mudah. Okey, boleh Nanti kita akan belajar lagi lah. So yang ini, yang pentingnya hafal formula untuk mencari peratusan margin untung bersih. Perlu untung bersih bahagi dengan jualan bersih darab 100. Now kita tengok contoh. Okey, untung bersih. Jangan risau, kebiasaannya diberi. Okey, untung bersih RM354,080. Jualan bersih RM687,320. Okey, senang hafal formula, masukkan sahaja. Dah masuk, dapat jawapan mesti dalam peratus. Okey, macam cikgu cakap, mesti dalam peratus. Okey, dah dapat jawapan, tolong buat ulasan. Okey. Ulasan dia bagi setiap RM RM1 jualan bersih. Kenapa jualan bersih? Sebab tadi ni jualan bersih, kita bahagikan dia dengan jualan bersih. Untung bersih yang diperoleh ialah 51.52 sen. Untung bersih. Nampak? Tadi untung kasar sebab peratusan margin untung kasar. Ni untung bersih sebab peratusan margin untung bersih. So bagi setiap RM jualan bersih, okey, untung bersih yang diperoleh adalah 51.52 sen. Lihat, bila ulasan dia tukar kepada sen. Sekali lagi, bila ulasan dia tukar kepada sen, bila jawapan pengiraan peratus. Okey, boleh tolong ingat ya. Kita lihat pula, cikgu tak nak dulu pergi kepada peratusan tokokan, untung tokokan. Cikgu pergi dulu peratusan pulangan atas modal. Okey. Peratusan pulangan atas modal adalah untuk mengukur pulangan atas setiap ringgit modal yang dilaburkan. Bermaksud kalau kamu labur RM100, berapa balik modal kamu? Itu dia lah. Okey. Okey, semakin tinggi dia semakin baik. Ingat semakin tinggi maka semakin baik. Semakin tinggi peratusan yang diperolehi maka semakin baguslah. Okey, ini adalah dia punya formula iaitu untung bersih bahagi dengan modal darab dengan RM100. Itu formula. Kena ingat. Okey. Contoh. Macam biasa diberi. Kemudian tulis semula formula. Wajib tulis formula. Kalau malas tulis formula susah nak hafal. Rajinlah tangan tu menulis. So bila kita menulis, otak kita juga akan berfungsi daripada mata yang melihat. Okey. So, masukkan saja nombor yang ada diberikan dalam soalan. Tekanlah kalkulator. Takkan tekan kalkulator tak pandai kan? Dah form 5. Jadi tekanlah kalkulator.
Dapat mesti dalam peratus. Ingat sekali lagi, yang ini dah kali ketiga cikgu sebut. Mesti dapat dalam peratus. Okey, ulasan perlu dibuat. Ya kelas, tolong tak faham tolong tanya, jangan diam-diam Ulasan macam biasa, bagi setiap RM RM1 modal yang dilaburkan. Ingat, tengok perbezaan tadi. Peratusan margin untung kasar dengan untung bersih tadi. Dia tulis ulasan dia bagi setiap RM RM1 jualan bersih kan. Kerana kita bahagi dengan jualan bersih. So yang ini kita bahagikan dia dengan modal awal. Bila modal awal, ayat dia bagi setiap RM RM1 modal yang dilaburkan. Okey, untung bersih, untung bersih, untung bersih sebab ini untung bersih, untung bersih adalah sebanyak 33.07 sen. Ya, boleh. Seterusnya adalah yang warna kuning, peratusan untung tokokan. Okey. Peratusan untung tokokan adalah untuk menunjukkan keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos. Untuk apa ni kelas? Untuk memastikan untunglah, tidak berlakunya rugi. Jangan kos untuk menghasilkan produk itu tinggi, jualannya pada harga yang rendah daripada kos. Yang itu nanti jadi OBBU. Ingat OBBU? Okey, iaitu jualan di bawah harga kos. Itu lain lah. Jangan keliru Okey, so peratusan untuk tokokan ni adalah untuk mengawal harga jualan lah supaya tidak berlaku kerugian di sana. Okey, so semakin tinggi peratusan untung tokokan maka semakin baguslah, semakin meningkat. So formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan darab dengan 100. Okey, 4 sudah saya ajar, semuanya mesti darab dengan 100%. 100%, okey? Sebab dia peratusan. Kenapa cikgu tekan dekat sini? Supaya nanti kamu akan nampak apabila kita belajar nisbah yang lain iaitu kecekapan dan kecairan. So fokus dulu dekat sini Okey, kita tengok contoh. Diberi untung kasar 131 RM800. Okey, kos jualan pula RM667,320. Macam biasa. Satu markah untuk formula. Masukkan satu markah. Jawapan satu markah. Tekan kalkulator. Ingat, dalam pengiraan mesti peratus. Ni peratus ni kena tulis. Jangan tulis nombor je. Peratus tu kena tulis. Okey. Kemudian, buat ulasan. Yang ini lain sikit. Kenapa cikgu skip yang ini tadi? Kerana ini berbeza dari yang tadi. Kalau tadi, bagi setiap RM RM1 jualan bersih. Bagi setiap RM RM1 modal yang dilaburkan. Yang ini lain sikit. Okey, tengok Harga jualan barang niaga diperolehi dengan menambahkan. Itu je dia punya ulasan kelas. Harga jualan barang niaga diperoleh dengan yang ini kalau kamu selalu buat kamu akan biasa menulis benda ni. Yang ini je yang akan berbeza nanti sebab nombornya berbeza. Menambahkan 19.75% pada kosnya. Nampak tu? Ya, kalau tadi peratus tukar kepada sen. Kalau tokokan tak perlu tukar. Ambil letak saja tepek peratus dekat sana. Boleh? Boleh faham kelas? Okey, video ni dirakam. Jadi kalau tak faham, kamu boleh drag mana tempat yang kamu tak faham, repeat. Yang paling cantik, paling elok, paling molek salinlah apa yang saya buat ni, buat nota, tampal dalam buku teks dan sebagainya supaya kamu mudah ingat. Pembelajaran itu lebih berkesan kelas ya. Okey, boleh? Boleh keempat-empat ni, peratusan untung kasar, peratusan untung bersih, tokokan, modal. Okey, kita tengok dia punya. Okey, analisis nisbah untung. Mengukur, sekali lagi, saya suka repeat supaya saya pun ingat, kamu pun kena buat macam tu supaya kamu ingat. Okey? Analisis nisbah untung, nama pun untung, of course kita nak mengukur keuntungan atau pulangan perniagaan. Okey? So, mari kita lihat kesimpulan dia. Okey, ada 4 yang kamu dah belajar. Peratusan untung kasar, margin untung kasar, peratusan margin untung bersih, peratusan pulangan atas modal, peratusan margin tokokan. Okey? Yang ini apa yang dia nak, yang ini digunakan nanti apabila kamu menganalisis kesemua nisbah-nisbah, nanti kita akan belajar. Yang ini nak mengukur kecekapan, kedudukan, ini nak ukur kecekapan,
Yang ini nak tengok peratusan yang tinggi, adakah pelaburan itu baik atau tidak, pelaburan modal, dan ini memaksimumkan untung, untung tokokan ni. Okey, mari kita lihat balik. Formula margin untung kasar bahagi jualan bersih. Jualan bersih, untung kasar darab 100. Okey, ulasan. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar 80.30. Apa ni? 80.30 sen. Maaf ya. Tersasul-sasul, terbelit-belit lidah. Okey. Next, peratusan margin untung bersih. Nama pun untung bersih kelas. Bagi saya mudahlah untuk mengingat sebabnya peratusan margin untung kasar bagi jualan bersih. Lepas tu peratusan margin untung bersih bahagi jualan bersih. Bawah tu jualan bersih. Yang berubahnya yang di atas sahajalah. Okey, kemudian ini adalah dia punya ulasan. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 51.52 sen. Ulasan pun mudah nak buat sebenarnya ya. Okey. Peratusan pulangan atas modal, kita guna untung bersih, kita tak guna untung kasar, kita guna untung bersih bahagi modal awal. Tadi lupa saya nak cakap. Modal awal ni tak ada dalam penyata pendapatan ya. Kalau untung bersih, untung kasar, jualan bersih ada dalam penyata pendapatan. Kalau untung bersih ada penyata pendapatan, tapi modal awal ini ada dekat mana kelas? Kamu dah belajar. Modal awal kita dapat dalam kunci kira-kira. Ya. Okay. Kunci kira-kira pada equity pemilik. Okay. So ini dia punya ulasan. Dengar betul-betul kelas. Jangan nak mengantuk. Dengar betul-betul. Okay. So peratusan margin untung tokokan. Kita guna untung kasar. Kalau atas modal kita guna untung bersih. Kalau untung tokokan kita guna untung kasar. Tapi bahagi dengan kos jualan. Dua ni je yang berbeza. Kalau nak hafal banyakkan menulis, banyakkan tulis, banyakkan latihan dan menulis. InsyaAllah kamu akan ingat ya. Okey. Ini adalah ulasan harga jualan barang niaga diperolehi menambahkan 19.75%. Ini sahaja yang berbeza. Yang lain semua sen. Peratus tukar kepada sen. Ya. Boleh ya? Buatlah nota supaya kamu ingat. Boleh? So kalau boleh kita try test buat latihan. Okey, dekat sini cikgu akan tunjuk contoh soalan. Normally dia akan bagilah. Kamu, paling tidak pun kamu kena cari, dia bagi yang ini, cari jualan bersih dulu. Contohnya begitu. Kita akan banyakkan latihan supaya kamu lebih cekap. Okey. So, kita cuba yang ni dulu. Okey, latihan dia, contohnya latihan itu dia bagi penyata pendapatan. Okey, so kamu kena cari sendiri. Okey, kenal pasti kamu akan cari sendiri. Okey, kita cari dulu peratusan margin untung kasar. Okey, untung kasar bahagi jualan bersih. Mana untung kasar? Tu dia untung kasar. Ada dekat situ. Okey. Jualan bersih mana? Itu dia. Nampak? Nak panah tu tak nampak juga. Tak tahulah. Hai. Okey. Lepas tu darab dengan 100. Dah jumpa kan? Jadi masukkan sahaja. Tekan kalkulator. Maka anda dapat jawapan 29.10%. Okey. Dah dapat jawapan. Jangan lupa buat ulasan. Apa ulasan dia? Bagi RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 29.10 sen. Bukan peratus, tapi sen. Okey, boleh? Okey, next. Kita tengok kepada peratusan margin untung bersih. Ya. Okey. Untung bersih. Tadi kita jumpa untung kasar. Now, mana untung bersih? Itu dia warna hijau. Okey. Untung bersih. Jualan bersih dah tercogok kat sana. Itu jualan bersih kita dah jumpa tadi. Tak ada masalah lah. So, masukkan saja RM9,717 bahagi RM51,345 darab 100. Jawapan dia 18.92%. Pastikan dia 2 titik perpuluhan. Kamu dah belajar pembundaran kan dalam matematik. Jadi macam biasalah nombor 5 dan ke atas sila bundar. Tambahkan 1 kepada 2 titik perpuluhan tersebut. Okey? Right? Kemudian buat ulasan. Okey, bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi adalah sebanyak 18.92 sen. Okey? Bukan peratus sen. Okey? Boleh ya kelas?
Okay, now kita tengok pulangan atas modal. Untung bersih dah jumpa 9,717. Modal awal, ada ke dalam ni modal awal? Dia dah kan? Modal awal dalam kunci kira. Okay? So, katalah selalunya dia akan bagi, kamu jangan risau. Kalau tak ada, takkan dia tanyalah. Dia mesti akan tanya soalan yang wujud sahaja. Okay? So, modal awal, cikgu bagi kat situ contoh 50,000. So, masukkan saja untung bersih yang ada dalam penyata pendapatan di sebelah ni. Okay, ini 9,717. Bagi modal awal yang diberikan sebanyak RM50,000. Kemudian tekan kalkulator, kamu akan dapat 19.43%. Okay, kemudian buat ulasan macam biasa. Bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperolehi adalah sebanyak 19.43 sen. Ya, RM1 kamu keluar duit, kamu dapat pulangan balik 19.43 sen kelas. Macam mana nak tukarkan kepada ringgit? Itu kamu dah belajar. Ini tak perlu belajar dalam ni. Itu nanti kita cerita. Okay, next. Untung kasar bahagi kos jualan. Dah ada untung kasar dekat sini. Dah jumpa. Kos jualan. Mana kos jualan? Itu dia kos jualan. Atas dia je. Okay. So, masukkan saja RM14,941 bahagi RM36,404. Tekan kalkulator. Jangan lupa darab 100 ya. Okay. 41.04%. Okay. Kemudian bagi ulasan, harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambah 41.04% pada kosnya. Ini je lain sikit. Okay. So, boleh kelas? Bagi mengukuhkan lagi pemahaman anda, saya ada menyediakan soalan yang mana saya akan share nanti selepas pembelajaran ni lah. So, kamu dah buat, jangan lupa submit lah macam biasa. Okay? So, ada soalan, sila bertanya. Okay, jangan malu, jangan segan, nanti sesat jalan, payah nanti. Ya? Okay? Boleh? Okay, kalau macam tu, itulah sahaja daripada cikgu untuk slide kita kali ini, untuk pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Ingat pesan saya, perbanyakkan latihan, teruskan berusaha. Kalau tak ada usaha, masakan kita capai kejayaan. Okay? Sekian sahaja dari cikgu sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Sehingga berjumpa lagi.